Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma zidna ilman wa imanan wa taslima. Di pertemuan ini insya-Allah kita akan bincang tempat wajib hazaf amil masdar. Mawadhi' hazfu amil masdar wujuban. Tempat-tempat yang wajib kita buang amil masdar. Wajib ni. Pertama, idza waqa'al masdaru badalan min fi'lihi fil amri fawajaba hazfu amilihi nahwu qiyaman. Apabila masdar menjadi ganti kepada fi'il dia pada ayat berbentuk perintah, maka wajib amal hazaf amil dia. Contohnya kita kata qiyaman, bangunlah. Qiyaman ni maf'ul mutlaq kalau nak i'rab dia. Bi fi'lil mahzuf takdiruhu qum qiyaman. Tak ada amil maf'ul mutlaq di sini. Terus qiyaman terus. Qum tidak ada. Sebab apa? Sebab masdar ini ganti kepada fi'il amar. Kalau kita nak sebut fi'il amar, kita kata qumu, bangun. Jangan sebut qiyaman. Kalau nak kata qiyaman, kata qiyaman, jangan sebut qumu. Begitu. Sebab qiyaman di sini masdar di sini, masdar qiyaman, dia ganti kepada fi'il amal. Kita tak boleh sebut dua-dua, ganti kan tuai dia, tak boleh. Fawajaba hasfu amilihi. Yang kedua, idza waqa'al masdaru badalan min fi'lihi fin nahyi fawajaba hasfu amilihi nahwu qiyaman la qu'udan. Apabila masdar itu menjadi ganti kepada fi'ilnya pada larangan, maka wajib hazaf amil dia. Contoh dia qiyaman la qu'udan, bangun, jangan duduk. Kita nak tumpuan kita pada la qu'udan, la nafiyah, la nahiyah. Qu'udan ini maf'ul mutlaq juga. Bi fi'lil mahzuf, maf'ul mutlaq mansub alal fathah, alamat nasab dia fathah, mansub alamat fathah. Bi fi'lil mahzuf, dengan fi'il yang dihazaf, takdiru la taq'udu qu'udan, jangan kamu duduk qu'udan. Ayat yang berbentuk nahi di sini dia tidak boleh sebut la taq'udu qu'udan saja dah. Dia kena ada ayat suruhan depan. Qiyaman la taq'udu qu'udan. Qiyaman la qu'udan. Kena begitu. Ayat begini, kalau qiyaman tadi tak apa, dia saja qiyaman, bangun. Okey. Kalau nak lari kena sebut lawan dia dulu. Qiyaman la qu'udan. Begitu. Jadi la qu'udan ini i'rab dia apa? Maf'ul mutlaq, mansub alamat nasab fathah bi fi'li mahzuf, dengan sebab ada fi'il mahzuf, takdir dia la taq'udu qu'udan. Okey. Yang ketiga, idza waqa'al masdaru badalan min fi'lihi fid du'a fawajaba hazfu amilih. Apabila masdar itu menjadi ganti kepada fi'ilnya pada ayat yang berbentuk doa, maka wajib kita buang amil dia. Contoh dia suqyan lak. Kita kata suqyan lak, suqyan ni masdar. Kalau kita i'rab dia masdar atau maf'ul mutlaq mansub. Suqyan mana? Suqyan ni mana dia? Allah beri minum kepadamu. Takdir dia saqallahu laka suqyan. Allah beri minum, saqallahu laka suqyan.
Jadi takdir di sini kita doa. Makna dia doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Allah beri minum kepada kamu. Tak. Rahmatan lil mu'minin. Moga-moga Allah beri rahmat kepada orang beriman. Takdir dia rahimallahu rahmatan lil mu'minin. Ayat ni panggil ayat bentuk doa, ayat bentuk doa dah. Seperti contoh kita sebelum ni, hajjan mabruran. Tahujju maknanya awak menunaikan haji yang diterima oleh Allah. Itu maksudnya masdar di sini dengan makna doa. Dah. Saya doakan semoga Allah merahmati orang beriman ataupun rahimallah Allah merahmati semua orang beriman. Rahmatan lil mu'minin. Jadi kalau i'rab dia rahmatan maf'ul mutlaq. Dah, bi fi'lil mahzuf dengan sebab ada fi'il yang dihazaf. Fi'il itu amil lah yang dihazaf. Dah. Amil dia yang dihazaf. Takdiru rahimallahu rahmatan lil mu'minin. Kemudian rabi'an, idza waqa'a al-masdaru ba'da al-istifham al-maqsudu bihi tawbih fawajaba hasfu amilihi. Apabila masdar itu berada selepas huruf istifham dan istifham itu dengan tujuan untuk menghina, maka wajib kita buang amil dia. Tengok, atawaniyan wa qad alaka mashibu. Adakah kamu nak hidup bermain-main lagi? Acuh tak acuh, tak mahu beribadat pada Allah sedangkan kepala kamu sudah ubang? Maka soalan yang ditanya, itu istifham tanya, tapi tanya dengan tujuan nak hina dia, nak taubih. Nah, kita kata ala'ban wa qad hana waqtal imtihan. Mu nak main-main lagi ke sedangkan sudah masuk waktu untuk peperiksaan? Itu tanya bukan nak tahu. Kerana kita tahu dia duk main, cuma tanya untuk hina dia. Tanya untuk hina. Jangan main sekarang ni dah masuk waktu periksa. Itu maksudnya istifham tu litawbih. Atawanian, jangan buat main-main, mutua dah, mati dekat dah. Itu maksud dia. Atawanian wa qad alaki masyib. Wa qad alaka masyib. Telah tumbuh uban di atas kepala kamu. Ayat atatawana tawanian wa qad alaka al-masyib. Itu maksud dia. Dia duduk lepas istifham. Mana istifham? Tu huruf istifham. Adakah? Tawanian. Tawanian itu masdar. Maf'ul mutlaq. Tawanian maf'ul mutlaq bi fi'li mahzuf. Takdir dia atatawani tawanian. Yang kelima, idza waqa'a al-masdaru badala min fi'lihi fil fi'lil maqsud bihil khabar fawajaba hasfu amilhi juga. Apabila masdar itu ganti kepada fi'ilnya pada kata kerja yang bertujuan untuk beritahu, maka wajib kita hazaf. Seperti nahu af'alu wa karamatan. Dia nak rakyatnya, dia nak memuliakan saudara dia. Dia kata af'alu wa karamatan. Takdirnya wa ukrimuka karamatan. Dah, af'alu ukrimuka karamatan. Takdir dia gitu, tapi dia tidak sebutlah ukrimuka tu af'alu wa karamatan. Ini dia panggil masdar karamatan itu ganti kepada fi'il ukrimuk. Pada perbuatan yang bertujuan untuk beritahu. Ayat nak beritahu. Okey. Yang keenam, idza waqa'al masdaru tafsilan idza waqa'al masdaru tafsilan li'aqibah ma tuqaddimuh li'akibatin ma taqaddamahu fawajaba hadfu amilihi kaqaulihi ta'ala hatta idza asqantumuhum fashuddul wasaq fa imma mannan ba'du wa imma fidaan. Ayat ini menceritakan apabila kamu berperang dengan orang kafir,
maka bunuhlah mereka. Dan apabila kamu mengalahi mereka, hatta idza askhantumuhum, apabila kamu mengalahi maka fashuddul wasaq, maka hendaklah kamu jaga betul-betul, kuatkan ikatan terhadap kawanan orang kafir yang kamu tawan itu. Sama ada kamu beri mannan, kebebasan kepada mereka selepas itu, ataupun kamu minta tebus ganti pampasan daripada mereka. Apabila berlaku perang dan kita menang melawan orang kafir, dan orang kafir itu kita dapat tewas dan ada yang ditawan, maka apa yang perlu dilakukan terhadap tawanan itu, iaitu sama ada kita bebaskan dia tanpa ambil apa-apa bayaran, ataupun bebaskan dengan bayaran tebusan. Mana maf'ul mutlaq di sini? Mannan. Kita cari maf'ul mutlaq hak masuk mannan dan fidaan. Mannan ni maf'ul mutlaq, fi'il dia dihazaf. Fa imma tamunnuna mannan, fa imma tamunnu wa imma tufduna fidaan. Jadi doa ayat imma ini menjelaskan ayat sebelum ni. Ayat sebelumnya yang secara mujmal, tidak jelas maksud kehendak dia. Apabila mana tak jelasnya? Apabila kamu dapat tawanan, ikatlah tawanan itu kuat-kuat. Sekat tu saja. Lepas lu buat gambar lagi terhadap mereka, tak tahu secara mujmal dia panggil, tidak jelas seterusnya. Jadi buat mari ayat lepas dia, fa imma manna wa imma ba'du wa imma fidaan. Adapun selepas itu, sama ada kamu nak bebaskan mereka tanpa apa-apa bayaran, boleh, ataupun kamu nak bebaskan mereka dengan syarat mereka memberi pampasan, pun boleh. Makna bebas dengan bayaran. Itu maksudnya masdar itu menjelaskan kesudahan terhadap kenyataan yang sebelumnya. Maka wajib kita ada amil dia. Yang ketujuh, idza nabal masdar anil fi'li usnida lismin ain wa kana al masdaru mukarraran fa wajaba hazfu amili. Apabila masdar itu mengganti fi'il yang disandar kepada isim, kata nama yang berbentuk ain, berbentuk zat, dan masdar itu berulang-ulang. Kata nama ni dia ada dua berbentuk zat, seperti Muhammad, sekolah. Ada kata nama yang berbentuk makna, perjalanan, itu berbentuk makna, umpama permainan. Bentuk zat ni jenis ada zat lah. Wa kana al-masdadu mukarraran fa wajaba hazfu amili. Contoh dia Zaidun sayran. Zaidun mubtada, sayran maf'ul mutlaq. Dan masdar itu kena sebut dua kali, sayran. Ay Zaidun yasiru sayran, ya, maknanya Zaid berjalan, derah. Zaidun sayran. Jadi sayran yang pertama tu panggil maf'ul mutlaq bi fi'lil mahzuf, dengan fi'il yang dihazaf. Takdiru Zaidun yasiran sayran. At-talibatu mujtahidatu qira'atan qira'ah. Maknanya pelajar yang bersungguh suka membaca. Itu maksudnya qira'atan qira'ah. Yang disebut sekali dia qira'atan kena dua kali. Itu dikarenakan wa kana al-masdar mukarrar. Masdar itu adalah berulang-ulang. Maksudnya pelajar yang bersungguh itu membaca, suka membaca. Orang tak bersungguh dia tak membaca. Masdar ganti kepada fi'il amal yang disandar. Fi'il masdar itu disandar pada Zaid. Usnida anil fi'li usnida lismi ain. Zaid isi ain, talibah pun isim ain. Makna isim ain ni kata nama bagi benda yang berbentuklah ada ain, ada zat.
Yang ke-8, iza nabal masdar anil fi'li usnya lismil ain wa kana al masdar mahsuran fawajaba hazfu amilih. Begitu juga apabila masdar disandar kepada masdar ganti kepada fi'il yang disandar kepada isim ain dan masdar itu mahsuran, khusus. Ianya masdar tersebut dikhususkan, maka wajib dihazaf amilnya. Seperti ma zaidun illa sayran, tidaklah zaid itu melainkan jalan. Kita tengok sayran tu dia uslub hasri, kita belajar dah dalam bab nahwu, babul qasr, ada uslub dalam bab apa, dalam ilmu balaghah dia babul qasr, kita rujuk situlah ayat berbentuk qasru. Baik, di mana ma zaidun illa sayran, tidaklah zaid melainkan jalan. Jadi sayran di sini maf'ul mutlaq bi fi'li mahzuf, takdiruhu ma zaidun illa yasiran sayran, tidaklah zaid melainkan dia berjalan. Jadi masdar di sini dia kata dikhususkan, dah mahsur kepada zaid. Kemudian ke-9, iza kal masdar muakkad li nafsihi ay masdar waqi'u ba'da jumlah la tahtamilu ghairuh fawajaba hazfu amiluh. Apabila masdar itu menegakkan diri dia, diri dia sendiri, dan ianya, kalau nak tahu dia masdar menegakkan diri dia sendiri, seperti masdar yang, iaitu masdar yang jatuh selepas jumlah yang tidak mengandung, yang tidak mungkin memberi makna yang lain selain memberi makna kepada diri dia sendiri saja. Seperti laka alayya alfu dinaran urfan, bagi kamu ke atas saya 1000 dinar. Saya urfan, mana saya mengakuinya, saya iktiraf. Mana masdar maf'ul mutlaq urfan? Ayat ni dia tidak ihtimal yang lain dah, ke atas diri dia ya. Dah, laka alayya, bagi awak saya mengaku saya ada 1000 dinar utang dengan awak. Laka alayya alfun dinaran urfan. Urfan tu maf'ul mutlaq naik ani fi'il ma'ruf, ani apa dia? Anil apa ya? Maf'ul mutlaq bi fi'li mahzuf. Kalau dia urfan maf'ul mutlaq bi fi'li mahzuf, takdiruhu a'tarifu urfan. Jadi masdar urfan ini dia muakkad li nafsihi, muakkad li nafsihi. Muakkad maf'ul mutlaq, dia datang masdar ni selepas jumlah. Mana jumlah? Laka alayya alfun dinar, ada ba'da jumlah. La tahtamilu ghairuhu, jumlah ini tidak mungkin memberi makna pada orang lain. Ke atas saya tak mungkinlah dia pindah kepada kat atas awak ke, ke atas orang yang ketiga ke, hutang untuk awak itu. Dia kata itulah yang dinyatakan al masdar waqi' ba'da jumlah la tahtamilu ghairuhu. Baik. 10, iza kana al masdar muakkad li ghairihi iza kana al masdar muakkad li ghairihi. Sa'nu li nafsihi, yani apabila masdar itu menegakkan untuk yang lain. Maksud untuk yang lain di sini ialah ay al masdaru waqi' ba'da jumlah tahtamiluhu wa tahtamilu ghairuhu fa wajaba hazfu amilih. Apabila masdar maksud masdar muakkad li ghairihi ini ialah apabila masdar itu terletak selepas ayat yang ada kemungkinan, maksudnya menanggung diri dia dan menanggung yang lain, menanggung makna yang lain, menanggung makna tersebut dan menanggung makna yang lain. Maknanya apa, selepas masdar ayat sebelum masdar tersebut ada dua kemungkinan, ada dua makna. Tadi ada satu makna yang tidak menanggungi makna yang lain melainkan makna ke atas dirinya saja. Ini dua makna. Contoh dia, Zaidun ibni haqqan, Zaid itu anak saya sebenarnya.
makna Zaid anak saya tu ada dua kemungkinan bagi orang Arab. Maksud pertama, Zaid anak saya, maksudnya ada kemungkinan dia cucu dia, ada kemungkinan anak saudara dia, Zaidun ibni. Tapi apabila kata Zaidun ibni haqqan, ada kemungkinan yang anak dia, ada kemungkinan anak saudara dia. Kalau kata Zaidun ibni saja dia, ada kemungkinan cucu dia. Tapi kalau kata Zaidun ibni haqqan, itu Zaid itu anak saya sebenarnya, anak saya yang sebenar. Mana anak dia dah? Tidak mungkin dah anak saudara dia, tidak mungkin dah cucu dia apabila sebut haqqan. Kalau kata Zaidun ibni, dua kemungkinan, anak dia, anak saudara dia, cucu dia, itu ada kemungkinan. Sebab tu dia kata iza kana al-masdar muakkad li ghairihi, maka hak ni muakkad li ghairihi ni. Haqqan itu maf'ul mutlaq bi fi'li mahzuf, takdir uhiqqu haqqan, uhiqqu haqqan, saya membenarkan ia sebenar-benarnya, uhiqqu haqqan. Yang kesebelah, iza qusida bil masdar tashbih ba'da jumlah mustamilah ala fa'ilil masdar fil ma'na. Apabila dimaksudkan dengan masdar tersebut ialah untuk tashbih, mungkin dikasih dia tashbih, untuk menyamakan dengan jumlah yang mengandungi dengan jumlah yang mengandungi fi'il masdar pada makna. Contoh dia, li Zaidin sautun sauta himar, bagi Zaid suara himar, suara kalda, makna huduh suara Zaid. Zaid mempunyai suara seperti suara himar yang huduh itu. Ai li Zaidin sautun yusawwitu sauta himar, bagi Zaid suara, dia menyuarakan suaranya seperti suara himar. Kita tengok mana sauta tu maf'ul, takdir dia yusawwit. Apabila ditakdirkan, dikosakkan dengan masdar tashbih untuk menyamakan selepas jumlah yang mengandungi fa'il. Mana jumlah mengandungi fa'il? Li zaud yusawwitu saut, yusawwitu dia, itu jumlah mengandungi fa'il. Mustamilah ala fi'il masdar, bukan ba'dal jumlah. Mana jumlah sebelah dah, iza qasadal bil masdar tashbih ba'dal jumlah. Mana jumlah li zaidi sautun mustamilah ala fi'il masdar fil ma'na. Dan jumlah tersebut ada fi'il masdar, kata kerja mustamilah ala fi'il masdar, ala fa'ilil masdar, dia mengandungi dia yang melakukan perbuatan tersebut pada dari sudut mana? Fa'il pembuat. Li Zaidin sautun yusawwitu sautal himar, bagi Zaid suara, ia menyuarakan seperti suara himar. Ada jumlah itu mengandungi perbuatan orang yang mengandung, yang menunjukkan dia membuat, yang melakukan perbuatan masdar di sudut makna. Okey. Dan jadi ini ada sebelah keadaan. Ada sebelah keadaan yang mana masdar, amil masdar boleh dibuat, dan ianya tidak menjadi muqarrar. Tapi oleh kerana ada buku teks, Ustaz sebutlah, takut untuk maklumat kita semua, supaya apa yang kita pelajari secara menyeluruh, sebab kita belajar ni untuk ilmu, bukan untuk peperiksaan sahaja. Wallahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.